Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik yang baru, bab 3.1, iaitu persekitaran kod arahan. Okey, mari kita lihat. Okay, dalam topik persekitaran kod arahan, anda akan pelajari bagaimana menulis arahan-arahan ini menggunakan satu kod segmen yang kita gunakan, namakan Python. Okey, so kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Satu set kod arahan disebut sebagai segmen kod dan digunakan untuk membina atur cara bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi satu set kod arahan ada segmen kod, dan dalam satu atur cara ada banyak set-set kod arahan yang digabungkan menjadikan satu atur cara yang lengkap. Jadi persekitaran kod arahan merujuk kepada persediaan terhadap peralatan dan perisian yang diperlukan untuk menulis kod arahan. Apa yang diperlukan untuk menulis kod arahan? Oleh demikian, persekitaran kod arahan merujuk kepada perkakasan komputer. Perlu ada komputer ataupun telefon, sambungan kepada internet, pelayar web, dan perisian aplikasi bahasa atur cara yang diperlukan. Contohnya kita menggunakan Python untuk membangun atur cara, penterjemahan dan juga pelaksanaan atur cara. Penterjemah. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai penterjemah tersendiri. Semasa pelaksanaan atur cara, kod arahan akan menjalani pengalihan kepada bahasa mesin yang boleh difahami oleh komputer sahaja. Terdapat 3 penterjemah kat sini, iaitu penghimpun, assembly, compiler dan pentafsir, interpreter. Peta pemikiran Rajah 3.1 mengelaskan 3 jenis penterjemah ini. Ada penterjemah yang menggunakan penghimpun, iaitu sepertinya basic assembly language yang digunakan oleh IBM. Ada juga pengcompile, contoh bahasa atur cara C, C++, Java dan Pascal. Dan pentafsir yang mentafsirkan contoh bahasa atur cara ni adalah Python, PHP, Perl dan Ruby. So ada banyaklah penterjemah untuk kita membuat segmen kod. Tapi untuk peringkat anda, peringkat sekolah menengah, kita menggunakan Python. Sebab dalam buku teks pun menggunakan Python. Kenapa bahasa pengaturcaraan Python? So Python is robust. That's a good reason why Bank of America has chosen Python to power many of their critical systems. It's solid and powerful. Python has a relative small quantity of lines of codes, which make it less prone to issues, easier to debug and more maintainable. Jadi maksudnya Python ini dia kurang baris-baris kod yang kita perlu tulis, tetapi pada masa yang sama dia adalah sesuatu yang berkuasa, powerful untuk menghasilkan kod-kod atur cara yang kompleks. Selain daripada itu, ia juga kurang isu-isu dan juga ralat, ralat yang berbanding dengan penterjemah yang lain. Dan dia lebih maintainable, lebih mudah diurus sendirikan. Itu sebab mengapa kita menggunakan Python. Bagaimana kita melaksanakan proses pemasangan Python di komputer? Jadi layari laman web https://www.python.org/downloads, di mana anda boleh muat turun versi 3.51. Ada banyak lagi versi-versi yang terkini Python. Dan anda boleh download mengikut spesifikasi komputer anda. Pilih mana yang berkaitan dengan bit komputer anda. Ada 64, ada yang 32. Tapi menangkan situasi PKP ini, menulis kod aplikasi di Python. So bila kita telah memasang aplikasi Python di dalam komputer kita, kita akan cari perkataan IDLE Python 3.5, 32 bit ataupun 64 bit. IDLE Python ini, dan bila kita klik pada IDLE Python, maka dia akan keluarlah antara muka aplikasi Python seperti ini. Dan kemudian anda akan klik file, dia ada situ new file, dan daripada situlah anda akan dapat paparan seperti inilah.
hasilkan file baru. Ketika file editor akan dibuka, simpan kod di file editor dan lancarkan run dengan menekan butang F5. Jadi bila anda buka file yang baru, baru itu anda boleh type coding anda, pengekodan anda, dan kemudian anda boleh tekan butang run untuk run, sama ada untuk menilai sama ada kod anda itu berhasil ataupun terdapat ralat. Tapi dalam konteks PKP pada hari ini, okey, kita terpaksa menggunakan telefon bimbit, telefon untuk menggantikan komputer. Bagi mereka yang ada komputer tak ada masalah, mereka boleh menggunakan komputer. Bagi yang menggunakan handphone juga boleh menggunakan Python secara online. Okey, di sini kalau kamu lihat di dalam slide ini, kita menggunakan laman web https://replit.com/languages/python3. Okey, yang ni. Tetapi yang ni ada sedikit kekurangan dia, iaitu kita susah nak savekan dia. Kita kena daftar dahulu, dan kemudian kita dah daftar ada banyak keluar iklan, advertisement dan sebagainya. Jadi cikgu mencadangkan anda buka kepada satu lagi program Python secara dalam talian yang cikgu akan share sebentar nanti. Okey, apabila Padlet ASK telah dibuka, anda boleh scroll ke kanan sehingga anda pergi kepada hujung sekali, iaitu bagi perisian. Okey, bagi tajuk perisian. Okey, di mana kita ada REPL IT tu yang tadi tu. Okey, dan juga online Python yang di bawah ni. So cuba anda klik pada online Python ini. Okey, anda akan dapat paparan seperti ini. Okey, ini adalah yang default view dia lah. Okey, langkah yang pertama sekali ialah untuk membolehkan anda save dan hantar kepada cikgu dalam bentuk coding, anda perlukan login terlebih dahulu. Okey, anda login di sini dan anda kena register. Okey, register. Okey, masukkan. Okey, masukkan sama ada akaun email delima anda ataupun personal email anda, mana-mana saja. Okey, contohnya cikgu masukkan email cikgu. Okey, so you dekat di atas ni, kalau anda lihat di atas ini, okey, you need to verify email to use all features of IDE. Follow instruction on this page to verify email. Okey, untuk verify email ini, okey, anda buka email anda. Okey, buka email anda. Bila anda buka email anda, okey, di situ anda akan nampak ada email daripada online GDB. Okey, anda boleh klik dekat situ. Okey, dan dia akan berikan your account has been registered at onlinegdb.com. To validate your email address, please follow given link. So anda boleh copy link tersebut and then anda boleh open. Okey, open menggunakan Google Chrome. Okey, dan anda boleh verify. Ini adalah akaun anda lah. So ini adalah rupa, bagaimana rupa apabila anda telah pun mulakan create new project. Anda boleh create new project. Okey, untuk nampak lebih jelas lagi, anda boleh tukar kepada portrait, landscape. Okey, dan anda boleh mula menaik di sinilah. Contohnya anda delete lalu yang ni semua, delete. Okey, contohnya anda boleh typekan arahan print, contohnya print okey, hello, ataupun with double quotes. Masukkan double quote dekat sini. Hello. Okey. Okey, kemudian untuk pastikan program ini boleh berjalan, anda klik run dekat sini, ada butang run. Okey, choose language. Kalau disuruh pilih language, language-nya ialah anda pilih Python 3. Okey, okey, run. Dan dia akan keluar di bawah ni, boleh besarkan.
Okey, dia akan keluar perkataan hello. Maksudnya di sini program anda, coding anda tadi betul dan dia boleh run program Python anda. Okay, itu sedikit bagaimana menggunakan Python secara dalam atas talian ni lah. So cikgu menggalakkan kamu menggunakan yang ni lah kerana ini kurang advertisement, kurang iklan. Okay, kecilkan semula dan anda boleh naik semula di sini. Okey, itu seberingkas bagaimana menggunakan Python secara dalam talian online. Okey, kita kembali semula kepada slide kita yang seterusnya. Okey, dalam Python ini sebenarnya kita ada beberapa yang anda perlu faham di sini. Indentation. Okay, Python use white space to delimit control flow blocks. Python borrows this feature from its predecessor ABC instead of function or keywords. Okay, sebenarnya dia indentation. Maksudnya di sini ialah bila anda menulis dalam Python, contohnya ini adalah def ni adalah arahan dia, fungsi dia. Okay, dan bila selepas if ni, if x equal to 0, then apa yang dia perlu buat, dia akan masuk ke dalam sedikit. Nampak dia indentation. Maksudnya ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Mungkin ada 4 aksara dia akan bergerak ke dalam. Okey. Kemudian jika tidak benar, else, dia akan keluar balik. Else ni sebaris dengan if. Okey, dia sebaris dengan if. Dan kemudian dia akan ada satu set arahan di situ. Okey. Jadi dalam Python ni dia amat mementingkan indentation. Ini namakan indentation lah, masuk ke dalam sedikit. Kalau salah indentation, maka program tidak boleh di-run, mesti berlaku ralat dan sebagainya. So indentation amat penting di dalam Python. Okey, jenis-jenis data. Dalamnya ada dalam buku teks anda. Yang pertama sekali ialah integer. Integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak juga mempunyai titik perpuluhan. Integer juga dikenali sebagai nombor bulat. Kalau dalam matematik, nombor bulat. Integer boleh terdiri daripada nombor negatif, nombor sifar ataupun nombor positif. Jadi untuk menguatkan lagi proses integer ini, anda perlu gabungkan dia dengan operator matematik. Simbol dan contohnya tambah. Dalam matematik, simbolnya tambah. Apabila ditukar dalam bentuk komputer, masih lagi gunakan simbol tambah. Contohnya dalam satu cara, 88 tambah 22 sama dengan 110. Tolak simbolnya sama, darab simbolnya beza. Kalau dalam simbol matematik menggunakan simbol pangkah, tetapi dalam simbol operator menggunakan simbol asterisk. Okey, 23 darab 8 bersamaan dengan 184. Bahagi juga kalau yang matematik kita menggunakan simbol 2 titik tu, ada garis di tengah. Tetapi dalam simbol operator kita menggunakan simbol slash itu untuk menunjukkan operator bahagi. Okey. Contohnya di sini, contoh 3.1 A equals to integer dalam kurungan 110. Maksudnya kita declare, kita istiharkan. Okey. Boleh ubah A, nilai dia adalah integer 10. Dia bukan 10.0, bukan 10.1, tetapi 10 nilai dia. B, nilai dia adalah integer, iaitu 29. Jadi kalau ada pengguna masukkan nilai yang contoh 10.0, dia akan keluar ralat kerana A telah dan B telah diisytiharkan sebagai integer. Okey. Yang seterusnya ialah double ataupun dalam Python kita istilahnya float. Okey, F-L-O-A-T, float. Double atau float adalah sejenis data yang mewakili nombor dan bezanya ialah ia mengandungi bahagian pecahan, iaitu nombor titik perpuluhan. Tadi nombor bulat, yang ini nombor titik perpuluhan. So float boleh terdiri daripada nombor negatif atau nombor positif yang bertitik perpuluhan. Okay, contohnya number 1, NOM1 equals to float dalam kurungan 3.3.3.3, tutup kurungan. Menunjukkan bahawa boleh ubah norm1 ini adalah nombor perpuluhan, tidak boleh mengandungi nombor bulat sebab dia diisytiharkan sebagai float. Okay, double ni bukan double untuk dalam istilah double ni lebih kepada penterjemah seperti Java dan sebagainya, C+. Okey, tapi float ni untuk Python. Seterusnya char. Char ke char, C-H-A-R, char adalah sejenis data yang mewakili aksara karakter. Dia singkatan untuk karakter. Aksara terdiri daripada huruf abjad, angka dan simbol yang berdasarkan kod piawai Amerika untuk pertukaran maklumat, ASCII. Okay, American Standard Code, integration, information integration. Okay, so itu adalah
simbol untuk jenis data char. Okey, itu huruf A hingga Z, digit 0 hingga 1, 2, 3 dan seterusnya, simbol pun boleh juga. Okey, dalam kes ini digit ni tidak dikenali sebagai nombor bulat jika diisytiharkan sebagai karakter. Okay, ada nombor-nombor yang tidak diisytiharkan sebagai nombor bulat. Contohnya apa? Digit ni. Nombor kad pengenalan. Okey, nombor kad pengenalan tak boleh disediakan sebagai nombor bulat. Okey, sesuai digunakan sebagai karakter. Sebab dia ada 12 nombor untuk nombor kad pengenalan. Okey, string. String ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara. String terdiri pada satu urutan aksara-aksara yang berjukan yang bentuk suatu rentetan string. Aksara lah. Okey, iaitu perkataan lah, sebenarnya perkataan. Okey, contohnya ada lagi fungsi-fungsi untuk memanipulasi nilai string dan tujuannya. Okey, len, tanda kurungan yang segi empat ni, square bracket ni, mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Nanti kita lihatlah. Len ni singkatan untuk length. Length ni panjang, untuk mengetahui berapakah bilangan aksara yang ada dalam string tersebut. Contohnya, kalau dia nak mengetahui bilangan aksara dalam nombor kad pengenalan, kita letakkan len dalam situ nombor KP. Contohnya, dia akan beritahu dalam nombor KP ada 12 aksara, 12 nombor. Okey. Simbol tambah di sini menggabungkan dua string tanpa ruang kosong. Contohnya, kita nak gabungkan May dengan bank, tak nak ada jarak, May bank. Okey, kita boleh sambungkan menggunakan simbol tambah. Simbol koma menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Dia kena ada jarak. Kalau nak space, kita gunakan simbol koma. Simbol asterisk mengulang string dengan bilangan yang dijatuhkan. Kita nak simbol nak ulang perkataan hello 3 kali. Hello, hello, hello. Jadi kita letak simbol asterisk kat situ. Join, kita tambahkan aksara di antara setiap aksara. Menambahkan aksara di antara setiap aksara, kita letakkan join. Kita lihat nanti contoh-contoh. Okay, ini adalah contoh-contoh yang anda boleh buat di dalam Python online tadi. Okay, contoh 3.6, bagaimana dia mengisytiharkan ayat, boleh ubahnya ayat-ayat, dan dia isytiharkan sebagai string. str ni adalah string. Okay, string maksudnya ayat lah. Selamat datang. So, bila print ayat dalam kurungan square bracket 4 kali, apa akan berlaku? Iaitu, dia akan ambil huruf yang aksara yang keempat ya, S-E-L-A. Dia keluar M dekat situ. Okey, dia keluar M. Jadi 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Print ayat yang keempat. Okey, kalau print ayat dalam kurungan square bracket 10.24, maksudnya daripada nombor 10 hingga nombor 24. 1, 2, 3, 4. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dia akan mula dengan huruf T dan berakhir huruf G. Jadi maksudnya pengiraan nombor ayat tu, S ni kosong, S kosong, E1, L2, A3, M4, A1, A5, T6 dan seterusnya. Jadi bermula dengan kosong. Contohnya kalau print ayat 4, S kosong, E1, L2, A3, M nombor 4. Jadi dia akan keluar M sahaja. Contohnya begitu. So anda boleh explore di sini dengan menggunakan program Python online tadi, dan cikgu nak kamu buat yang ni dan secara individu dahululah. Okey, contoh 3.7. Ayat string selamat datang, len ayat. Okey, len tadi cikgu dah beritahu, len tu maksudnya untuk menunjukkan dikira berapa bilangan aksara dalam sesuatu perkataan itu. Contohnya len ayat, dia akan keluar 14. Maksudnya selamat datang ni ada 14 aksara. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tersampur, dicampurkan sekali dengan ruang kosong tu, ada 14. Okey, seterusnya A string, B string, C string, print A, B tambah C. A, apa maksud bila guna koma tadi? Maksudnya ada jarak. Jadi betul lah, hello, jarak, dunia. Kemudian B tambah dengan C. Bila B tambah dengan C, maksudnya digabungkan dekat, tidak ada jarak. Dunia dengan tanda seru, tanda seruan tu dekat sahaja. Hello dunia, tanda seruan. Okey, begitu.
print A asterisk 4. Maksudnya apa tadi asterisk? Asterisk maksudnya kita ulang banyak kali. Jadi A tu apa? Hello. Dia akan print hello banyak kali, 4 kali. Hello, 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 hello. Dan anda boleh lihat dan seterusnya bagaimana menggunakan perkataan join. Okey. Ayat string selamat datang, print double 2 titik ni. Okey. Kemudian join ayat. Okey, join ayat. Jadi dia akan keluar, dia akan masukkan kata 2 titik tu pada setiap aksara selamat datang. Jadi macam tu lah. Okey. Kalau print dalam ni pembuka kata ni, okey, ada ruang kosong kat situ, join ayat, jadi dia akan jarakkan. S jarak, E jarak, L jarak dan seterusnya. So anda boleh explore sendiri menggunakan Python online. Okey, jangkakan output berdasarkan kod berikut. Jangkakan output tanpa menggunakan Python. Okey, kita lihat sesuatu. X sama dengan hello, A sama dengan 2, Y sama dengan John. Print X tambah Y. Okey, untuk latihan ini kita perlukan jangkakan output tadi. Okey, pertama sekali print X tambah Y. Okey, nombor 1, print X tambah Y. Okey, apakah yang kita boleh jangkakan bila print X tambah Y? X adalah hello dan Y adalah John. Bila X tambah Y, maka kalau kita lihat contoh yang tadi ni, okey, tambah menggabungkan tanpa ruang kosong. Okey, tanpa ruang kosong. Jadi kita akan dapat hello John. Okey, hello John. Dia dekat. Okey. Okey. Menggunakan Python online tadi, okey, cikgu letakkan dekat sini. Okey, kita ada X string hello. Kita isytiharkan hello sebagai string, kita isytiharkan string 2 sebagai string, dan Y John. Okey, JOHN John. J9, okey, dan print X tambah Y. So apa akan jadi bila kita tekan run? Okey, yang kita akan dapat ialah hello, cikgu ni lah, hello J9HN. 9 patutnya O kan. Hello John. Okay. Dan kalau anda cuba yang lain, pasti ada yang keluarkan error. Kenapa? Tidak sesuai. Contohnya macam cikgu sebut tadi lah, nombor 3 tadi print. Okay, nombor 3 print A asterisk Y. Okay, A asterisk Y, di mana A adalah 2, Y adalah John. So dia akan keluar error nanti. Okay, maksudnya tak boleh buat begitu. Sepatutnya Y asterisk A, barulah boleh dia akan ulang John sebanyak 2 kali contohnya. Dan dalam kes yang ini, kalau anda cuba lihat di sini kalau cikgu letak ke sini, saya gantikan ni dengan Y. Y dengan A. Aduh. Okey, Y dengan A. Cuba lihat apa akan jadi. Okey, error. Kenapa error? Kerana A tu string 2. Jadi bila dia tak boleh string kat situ, dia mungkin kat situ kena integer. INT, integer contohnya dekat situ.
Okey, kita cuba run lagi sekali. Dia akan keluar John 2 kali. Okey, John 2 kali. Jadi situ mainkan peranan. Kalau A itu sebagai string, dia tak boleh kira, dia akan keluar error. So dalam latihan yang ni sebenarnya ada yang keluar error, ada yang sengaja dibuat error gitu. Okey, itu sebab tak boleh buat tu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, seterusnya Boolean. Okey, Boolean berasal daripada nama Josh Boole yang merupakan seorang ahli matematik British. Beliau telah membangunkan satu sistem logik untuk memudahkan satu penyataan yang kompleks kepada satu persamaan yang mudah. Jenis data Boolean mempunyai dua nilai sahaja, iaitu benar ataupun palsu, benar dan palsu. Dua nilai ini juga dikenali sebagai nilai logik. Nilai logik Boolean ini seringkali disebut 0 dan 1, di mana 0 mewakili palsu dan 1 mewakili benar. Contoh di sini, X sama dengan 13. Kemudian dia akan letakkan penyataan X lebih besar daripada 3. Okey, so betul atau salah? True. Ataupun letakkan pernyataan X lebih kecil daripada 0. False. Dia akan keluar false. Jadi anda boleh try kan ini, cuba pada program ni lah, pada program Python online ni. Okay, boleh cuba-cuba dekat situ dahulu. Okey, seterusnya, so ini adalah untuk TP1 pada hari ini. Anda perlu kenal pasti apakah jenis data, pemala ataupun operator bagi data-data yang ada di sini. Okey, iaitu siapakah nama anda, apakah sepatutnya jenis data nama ni. Saya bagi tahulah, nama ni adalah string, str, string. Okey, karakter boleh lah, karakter tak boleh lah, string. Nama adalah string. Okey, yang seterusnya yang lain tu anda tentukan sendiri. Jumlah adik-beradik, adakah jumlah adik-beradik ada nombor perpuluhan? Tidak boleh. Jadi float tidak boleh digunakan untuk jumlah adik-beradik. So anda perlu jawab yang ini, dan ada di dalam Google Form yang anda perlu jawab untuk TP1 pada minggu ini. Okey, ini juga sebagai latihan untuk anda. Okey, tidak ada dalam Google Form, tetapi anda boleh jawab soalan ini. Dapatkah hasil tolak bagi A sama dengan 50 dan B sama dengan 36? Jadi anda boleh cuba jaya menggunakan program Python online ini. Okey, anda boleh type kat situ A berapa. Okey, A sama dengan 50 dan B sama dengan 36. Okey, boleh cuba-cuba dekat situ. Okey, printkan A tolak B. Okey, run. Okey, dia akan keluar 14. 50 tolak 36, 14. Kalau anda lihat di sini, ada ketikanya kita tidak perlu isytiharkan dia sebagai integer. Okey, cukup sekadar A sama 50, B sama 36. Tapi ada masanya untuk lebih selamat, untuk lebih mudah, untuk mengelakkan ralat dan sebagainya, elok kita isytiharkan A sama dengan apa? Kalau nombor bulat kita letakkan integer, int. Okey, integer. Okey, B int 36. Okey, bila kita run pun kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 14 juga. Tapi lebih selamat lah, lebih selamat kita buat begini. Okey, itu daripada cikgu untuk menggunakan program Python online. Okey, ini juga dah sebagai latihan anda. Anda ditugaskan oleh guru untuk mengira jumlah kutipan derma jawatan setiap kelas dalam tingkatan 1 hingga 3.
anda diminta untuk menunjukkan jumlah kutipan bagi setiap tingkatan dan jumlah kutipan keseluruhan. Jadi anda boleh caranya untuk jawab soalan ini. Okey, pertamanya ialah dalam Python online tu nanti, okey, bagi menjawab soalan ini, pertama sekali anda boleh letakkan kutipan kelas tingkatan 1, kelas 1A. okey, kutipan kelas 1A RM105.50. Dia nakkan jumlah kutipan bagi setiap tingkatan. Okey, jadi anda boleh dalam Python anda boleh letakkan pertama sekali anda boleh declarekan nombor 1 tadi, kelas 1A. okey, kelas 1A sama dengan RM105. 10550. Kelas 1B kelas 1B RM150. okey, kelas 1C RM98.50. okey, jadi untuk mendapatkan jumlah kutipan bagi setiap tingkatan, anda boleh printkan nombor 4. Anda boleh print, bila dalam Python P tu huruf kecil. okey, print dalam kurungan kelas 1A. okey, kelas 1A tambah kelas 1B tambah kelas 1C. okey, untuk dapatkan jumlah bagi kutipan kelas tingkatan 1, dan gunakan kaedah yang sama untuk dapatkan jumlah kutipan kelas tingkatan 2 dan kelas tingkatan 3.